Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Bertemu lagi bersama Cikgu Syuhada dalam video penerangan sejarah tingkatan 2. Hari ini kita nak teruskan pembelajaran kita dalam tajuk 7.2 iaitu warisan Kesultanan Melayu Melaka di Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Okey, dalam bahagian ini kita nak tengok warisan yang diwarisi daripada Kesultanan Melayu Melaka bagi keempat-empat negeri tadi dari segi sistem pemerintahan, agama Islam dalam pemerintahan, perundangan, adat istiadat, persuratan dan ekonomi ya. Okey, kita nak tengok pula pada sistem pemerintahan. Okey. Aspek utama warisan sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka di mana Sultan sebagai tonggak utama kerajaan dan penggantian pemerintah ini berasaskan adat Temenggung. Okay. Untuk di negeri Perak, putera Sultan juga akan mewarisi tahta tetapi melalui sistem penggiliran. Ini adalah special ataupun ciri istimewa untuk sistem pemerintahan yang diwarisi daripada Kesultanan Melayu Melaka. Asas pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka melalui sistem pembesar empat lipatan turut diwarisi oleh keempat-empat negeri ni tadi. Okey, kita tengok Kesultanan Pahang dari segi sistem pemerintahan ya. Bagi Kesultanan Pahang mengamalkan sistem pewarisan tahta di mana waris gantinya digelar Tengku Mahkota. Pelantikan Sultan di atas persetujuan Jumaah Pangkuan Diraja Negeri dan pemerintahan kerajaan dijalankan bersama-sama Majlis Mesyuarat Kerajaan. Okey, sistem pentadbiran masih berasaskan pembesar empat lipatan iaitu pembesar 4, 8 dan 16 di mana empat pembesar utama Pahang ialah orang kaya Indira Shah Bandar, orang kaya Indira Segara, orang kaya Pahlawan, orang kaya Indira Perbajelai. Sebelah kanan kamu boleh tengok ya, iaitu ialah keris panjang Diraja Pahang. Okey, dan sebelah kiri ialah Panji Diraja Negeri Pahang. Okey, seterusnya Kesultanan Perak. Bagi negeri Perak ya, Kesultanan Perak mengamalkan sistem penggiliran. Okey, di mana ada di sebelah kanan kamu boleh tengok gambar ada penggiliran untuk mewarisi tahta, di mana paling bawah sekali Raja Kecil Bongsu, Raja Kecil Tengah, Raja Kecil Sulor, diikuti Raja Kecil Besar, Raja Dihilir. Kemudian dah jadi Raja Muda baru boleh jadi Sultan. Okey. Dewan Negara Perak yang bertanggungjawab memilih dan melantik Sultan. Sistem pentadbiran masih berasaskan pembesar empat lipatan di mana ada pembesar 4, 8, 16 dan 32 dan empat pembesar utama Perak itu ialah orang kaya Bendara Seri Maharaja, orang kaya besar Maharaja Diraja, orang kaya Temanggung Paduka Raja dan orang kaya Menteri Paduka Tuan. Pemerintahan kerajaan negeri dijalankan bersama-sama Majlis Mesyuarat Kerajaan dan sebelah kiri kamu pun boleh tengok itu adalah gambar keris Taming Sari, merupakan alat kebesaran diraja bagi Kesultanan Perak. Okey, seterusnya Kesultanan Terengganu. Okey, bagi negeri Terengganu mengamalkan sistem pewarisan tahta. Waris ganti digelar yang di-Pertuan Muda. Dewan Pangkuan Diraja berhak memilih dan melantik Sultan dan ahli Dewan Pangkuan Diraja ni dipanggil ahli al-hal wa al-aqad yang bermaksud ahli yang memilih dan menjadikan raja. Okey. Pemerintahan kerajaan negeri dijalankan bersama-sama Majlis Mesyuarat Kerajaan. Di sebelah kanan adalah keris panjang Diraja Terengganu sebagai alat kebesaran negeri Terengganu dan juga Panji Diraja Negeri Terengganu. Okey. Seterusnya Kesultanan Selangor. Okey. Mengamalkan juga sistem pewarisan tahta di mana waris ganti akan digelar Raja Muda.
Pelantikan Sultan berdasarkan nasihat dan pengesahan daripada Dewan Diraja, yang mana Dewan Diraja ini bertanggungjawab membantu dan menasihati Sultan dalam menjalankan fungsi baginda. Okey, antara anggota Dewan termasuklah Raja Muda, Tengku Laksmana dan Tengku Bendahara. Pemerintahan kerajaan negeri dijalankan bersama-sama Majlis Mesyuarat Kerajaan. Okey, sebelah kiri di atas tu ialah keris panjang beruk berayun, alat kebesaran bagi Kesultanan Selangor, dan juga di bawah tu ialah Panji Diraja Negeri Selangor. Okey, kemudian kita tengok agama Islam dalam pemerintahan. Kesultanan Melayu Melaka terkenal sebagai pusat penyebaran agama Islam. Tradisi keagamaan ini diwarisi oleh negeri-negeri Melayu yang lain, di mana Islam menjadi agama utama di setiap negeri yang beraja. Malahan, agama Islam termaktub dalam Perlembagaan Malaysia sebagai agama persekutuan. Okey, keutamaan agama Islam dalam Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dapat dilihat dengan jelas melalui perkara-perkara berikut, di mana Sultan adalah ketua agama bagi setiap negerinya. Kedudukan diperihalkan dengan jelas. Kedudukan Sultan ini diperihalkan dengan jelas dalam Perlembagaan Persekutuan dan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri. Institusi agama berperanan penting di setiap negeri dan bidang kuasa mereka mestilah dihormati. Contohnya, peranan mufti, qadi, mahkamah syariah dan jabatan agama Islam. Okey. Seterusnya, institusi kesultanan mempunyai ikatan yang rapat dengan institusi agama. Tokoh-tokoh agama berperanan dalam pentadbiran istana dan negeri. Contohnya yang berlaku di negeri Selangor, mufti merupakan anggota Dewan Diraja. Sultan juga bertanggungjawab dalam mendaulatkan syiar Islam. Tauliah penceramah agama dikeluarkan oleh pejabat istana setelah ditandatangani oleh Sultan. Okey. Dari segi perundangan, undang-undang digubal bagi mengawal kehidupan bermasyarakat. Ini adalah tujuan kenapa undang-undang digubal. Okey, dan hukum kanun Melaka merupakan panduan ataupun asas kepada kelahiran ataupun tertubuhnya undang-undang bertulis negeri-negeri Melayu yang lain. Seperti di Perak kita ada Undang-Undang 99 Perak, Hukum Kanun Pahang, dan kedua-dua ni merupakan undang-undang bertulis bagi negeri-negeri Melayu yang merujuk kepada hukum kanun Melaka. Warisan hukum kanun Melaka terbukti dalam fasa-fasa berhubung peraturan, larangan istana, kekeluargaan Islam, jenayah, hutang piutang dan hukum berjual beli. Masih di bawah perundangan, perkembangan politik dan sosioekonomi menyebabkan berlakunya perubahan dalam aspek perundangan. Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor menggubal Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri bagi menyesuaikan perubahan tersebut. Undang-undang yang dihasilkan melengkapkan lagi sistem pemerintahan dan sistem kesultanan sesebuah negeri. Oleh itu, kita sebagai warga negara yang bertanggungjawab perlu mematuhi undang-undang dan peraturan yang terdapat di negara kita. Kemudian kita tengok kepada adat istiadat ya. Adat istiadat ialah aturan dan perbuatan yang telah lazim dilakukan sejak sekian lama. Okey, istiadat turut melibatkan upacara tertentu, merupakan identiti dan keunikan warisan Kesultanan Melayu. Okey, adat istiadat yang termasuklah adat keputeraan, adat perkahwinan, adat pertabalan dan istiadat pengurniaan darjah kebesaran dan juga istiadat pemakaman. Okey, adat keputeraan melibatkan beberapa perkara seperti melenggang perut, ya, memperdengarkan azan selepas bayi dilahirkan, bercukur dan juga berendui. Adat perkahwinan melibatkan merisik, meminang, bertunang, berinai besar, khatam Quran, pernikahan, persandingan dan bertepung tawar. Juga santap beradab, bersiram di atas panca persada. Okey, istiadat pemakaman
tempoh berkabung bergantung pada pihak istana. Pihak istana memberikan sedekah pada rakyat dalam tempoh perkabungan, dan usungan yang dipanggil seraja diraja disediakan untuk mengangkat jenazah ke tempat pemakaman. Setelah jenazah dimakamkan, nobat tidak akan dimainkan untuk tempoh tertentu. Okey, dari segi persuratan. Tradisi persuratan diwarisi oleh negeri-negeri Melayu yang lain daripada Kesultanan Melayu Melaka. Antara persuratan yang terkenal dan masyhur merangkumi karya sejarah, agama, perubatan dan sastra rakyat. Untuk karya sejarah, okey, kita ada contoh Hikayat Pahang yang telah dikarang oleh Haji Muhammad Nur, mengisahkan tentang Kesultanan Pahang. Untuk Kesultanan Perak dikarang oleh Raja Chulan. Karyanya ialah Misal Melayu. Untuk Kesultanan Terengganu, syair Tawarikh Zainal Abidin yang dikarang oleh Tengku Dalam Kaltum. Okey. Dan Kenang-kenangan Selangor yang dikarang oleh Wan Muhammad Amin, mengisahkan sejarah Kesultanan Selangor. Okey. Last sekali kita nak tengok tentang ekonomi. Ekonomi yang melibatkan pelabuhan, mata wang dan ekonomi sara diri dan jual beli. Okey, gambar di situ cikgu letakkan gambar pelabuhan Perak. Okey. Dari segi pelabuhan, aktiviti perdagangan dijalankan melalui pelabuhan. Kesultanan Perak dan Selangor memiliki kelebihan di mana kedudukan yang strategik Perak dan Selangor tadi di Selat Melaka. Okey, Pelabuhan Kuala Selangor dan Pangkalan Batu di Selangor serta Pelabuhan Kuala Sungai Perak menjadi pusat perdagangan yang aktif pada abad ke-17 dan ke-19. Okey, antara hasil dagangannya ialah biji timah. Dan Kuala Terengganu merupakan pelabuhan entrepot pada abad ke-18. Okey, barang-barang yang didagangkan di Pelabuhan Terengganu ialah emas, biji timah, kain sutera, senjata, gula dan hasil hutan. Dan pelabuhan tersebut diuruskan oleh Syah Bandar dan juga pegawai-pegawai pelabuhan yang lain. Okey, sistem cukai yang cekap juga dilaksanakan bagi memastikan perdagangan berjalan lancar. Okey, dari segi mata wang, negeri Perak terkenal dengan mata wang bongkah timah yang dinamakan bidur. Okey, di negeri Perak. Okey, untuk negeri Pahang ada mata wang pitis yang diperbuat daripada timah dan juga penggunaan mata wang tampang. Okey, cikgu dah sediakan gambar di situ, mata wang bongkah timah, mata wang pitis dan juga mata wang tampang. Di Terengganu ada Sultan Zainal Abidin I memperkenalkan mata wang berupa kupang emas dan mata wang pitis. Di Selangor turut ditemukan mata wang shilling yang digunakan semasa pemerintahan Sultan Ibrahim Shah. Okey, ekonomi sara diri dan jual beli melibatkan pertanian, peternakan, pelombongan, mengutip hasil hutan dan perikanan yang dijalankan untuk keperluan seharian dan lebihannya akan dijual. Okey, pelombongan biji timah merupakan kegiatan ekonomi yang utama di Selangor dan Perak. Dan masyarakat di Selangor mengusahakan tanaman padi dan tanaman sampingan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Okey, untuk ekonomi sara diri dan jual beli juga, masyarakat di Perak merupakan antara pengusaha utama hasil hutan seperti rotan, sumbu badak dan kayu kayan. Di situ cikgu sediakan gambar sumbu badak. Dan pada abad ke-18, negeri Terengganu mengusahakan tanaman lada hitam dan pelombongan emas. Okey, jadi kita berhenti setakat ini sahaja. So, apa yang kita belajar hari ini? Kita dah belajar tentang perkara 7.2, iaitu warisan Kesultanan Melayu Melaka yang telah diwarisi kepada 4 buah negeri, iaitu Selangor, Perak, Terengganu dan juga Pahang. Okey, sekian dahulu. Terima kasih semua.